Kalau boleh nampak yang kat tengah tu adalah molecule structure of alpha mangosteen, dan yang paling kanan sekali tu kita menggunakan teknologi nano. So kita boleh nampak lah dia ada apa macam berudu tu kan. So jadi itu adalah micella ataupun micella lah teknologi nano yang kita gunakan supaya produk kita ni efekasi dia lebih bagus, lebih cepat menyerap, lebih cepat bertindak balas, lebih cepat memberi kesan dan manfaat lah kepada pengguna. Okay. Kulit manggis. So actually kat Malaysia ni banyak kan, macam Puan cakap tadi, memang kalau dah musim, kalau tak sampai musim yang betul-betul tu agak mahal. Tapi kalau dah musim dia, macam saya berasal daripada Kedah, daripada state Kedah. So kat sana ada lambakan manggis yang kalau time mangosteen season tu dia very cheap sebenarnya, sekilo 50 sen je. So jadi kadang-kadang orang buang-buang je kan kulit manggis ni. Memanglah orang makan isi kulit dia, of course lah orang buang, tapi kita gunakan kulit ni untuk menghasilkan sesuatu yang dapat memberi manfaat dan digunakan oleh orang lain lah. Okay. So jadi saya di UTM ni memang kajian ni bermula daripada tahun 2009 lagi. So dah lama, lebih daripada 10 tahun. So alhamdulillah kajian yang kami gunakan ni merupakan yang pertama, tidak hanya di Malaysia tapi juga di dunia lah. Kita ekstrak kulit manggis menggunakan supercritical fluid extractor, which is green technology. Jadi kita ekstrak bahan iaitu satu bahan dalam dia ada lebih kurang 11 jenis compound. Yang paling bagus adalah alpha mangosteen. Jadi kita kalau kita tak ada teknologi atau kita tak buat kajian, kita tak tahu bahan mana yang memberi manfaat pada kita. Jadi kita guna semua. Kalau kita guna semua, dikhawatiri ada kesan-kesan sampingan yang lain lah. Contohnya dalam kulit manggis tu dia ada tannin. Tannin tu dia dia quite toxic jugalah untuk kita. Jadi tannin tu kita tak boleh ambil ataupun tak boleh gunakan. So that's why kita select the best active ingredient sahaja untuk kita consume. Okay, dah boleh share ke saya punya slide tu? Ada tak? Coach Z tolong WhatsApp pada Hafiz kejap. Dah. Dia orang tengah ni. Sebab file tu besar sangat, 100 MB. Oh, Doktor mungkin tak teruskan boleh kat sini. Saya teruskan sebab banyak info dekat slide tu. So jadi apa yang kami dah buat, actually kajian ni merupakan kajian PhD study saya di Korea Selatan pada tahun 2009 hingga tahun 2012. So jadi apa yang kami buat, kita buat proses pengekstrakan tu dan kita dapatkan bahan aktif iaitu alpha mangosteen dan juga xanthone, dan kemudian kita dapati melalui kajian tersebut alpha mangosteen dan juga xanthone ni mengandungi kandungan antioksida yang sangat tinggi. So jadi kalau kita Google, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dia punya kandungan antioksida, dia punya ORAC value, ORAC, ORAC value dia lebih kurang 20,000 unit berbanding dengan kalau vitamin C atau berries everything tu baru dalam the maximum is 3,000 saja. Tapi mangosteen ni sampai cecah 20,000. So jadi bila dia dah very high antioxidant tu maksudnya dia very good untuk boost kita punya immune system, untuk anti-aging effect, untuk there are so many things lah yang kita dah buat kajian sebelum ni. So jadi daripada situ kita buat kajian menggunakan sel kulit manusia dan juga sel sel haiwan lah. Okay, dah masuk dah boleh share. Okay. Right, so saya kontrol ke? Okay, boleh?
Right, so yang ni, okay, kalau tengok kat sini, ya, ini adalah hasil kajian saya dan tim. So yang mana kita gunakan bahan ekstrak tadi tu, alpha mangosteen tu untuk dijadikan salah satu bahan aktif yang paling dominan dekat dalam skincare. So kalau tengok kat sini kita ada lebih kurang 15 jenis skincare produk, dan skincare produk ni memang kita dah buat kajian daripada in vitro study, in vivo study sampailah human study. So daripada situ kita dapati alpha mangosteen tadi sangat-sangat berpotensi dan sangat bagus untuk anti-aging, sebab dia very high antioksidan tadi kan. Dia very good for anti-aging. Dia juga sangat bagus untuk mencerahkan kulit. So dia ada proses lah sebenarnya, sebab kita based on kajian kita dapati dia boleh menurunkan ataupun dia boleh reduce pigmen hitam iaitu melanin. Melanin pigment tu daripada banyak, bila kita apply skincare ni dia dapat reduce. So kalau ada masalah jeragat di muka, masalah uneven skin tone dan sebagainya, dia sangat-sangat membantu. So jadi daripada situ 2014 saya balik ke Malaysia. So jadi kita start buat kajian ke atas manusia. So kita lebih kurang ada sampel lah, kita panggil siapa yang ada masalah kulit. Jadi kita test dulu produk ni, lebih kurang 50 orang. So dalam 50 orang tu kita measure dia punya skin efficacy lah every week selama lebih kurang 2 bulan. So jadi at the end of the study tu kita boleh conclude yang kulit manggis ataupun bahan yang di-extract daripada kulit manggis ni memang sangat-sangat berpotensi untuk dijadikan salah satu bahan aktif di dalam penghasilan produk-produk skincare di Malaysia lah. So jadi daripada situ kami dah start, saya di UTM sebagai researcher dan juga senior lecturer. Jadi kami dah buat spin-off company. So kita develop spin-off company, yang mana tujuan spin-off company ni untuk mengkomersialkan produk-produk yang telah kita jalankan kajian, dah ada pattern, dah ada publication dan sebagainya, untuk dimanfaatkan oleh orang lain. So selain daripada itu, kita juga menggalakkan orang luar untuk menjana pendapatan melalui produk-produk yang telah pun kami hasilkan. Okay, so next slide. Okay, so selain daripada itu, yang tadi tu saya share mengenai produk skincare. So kita ada juga produk-produk lain. Selain daripada skincare, kita ada produk-produk kesihatan dan juga produk minuman lah. Contoh produk kesihatan, kalau boleh tengok yang kotak first warna merah tu, itu adalah Active Plus. So Active Plus ni adalah cell food. Kita panggil dia sebagai cell food yang sangat-sangat membantu untuk merawatlah masalah-masalah kesihatan, especially membantu untuk boost kita punya immune system. Okay. So yang kedua, kalau tengok ke tengah tu ada sanitary pad and ion plus sanitary pad. Yang ni pun ada 5 teknologi yang kita develop di UTM juga, yang mana dia ada kebaikan lah. Dia tidak seperti pad biasa, nanti saya ada slide yang lebih detail. Okay. Dan kemudiannya ada coffee. So kalau tengok belah kanan sekali tu ada mangosteen coffee. So mangosteen coffee ni pun ada manfaat dan khasiat yang memang saya rasa kalau kita sebut kopi, terlalu banyak lambatkan kopi di luar sana. Tapi nak cari kopi yang betul-betul boleh membantu untuk merawat masalah kesihatan kita tu agak susah juga, sebab kebanyakan kopi di luar sana mengandungi creamer yang tidak begitu bagus untuk kesihatan. Kemudian ada gula, sugar yang memang tak sesuai untuk pesakit diabetes dan sebagainya. Tapi kelebihan kopi kita memang sesuai untuk sesiapa sahaja. So nanti saya tunjukkan slide untuk kopi. Okay, so next. Alright, so jadi ni bangunan kami di Sri Rampai Business Park, Kuala Lumpur. Okay, saya masih pensyarah kanan di UTM Skudai. Jadi syarikat di Johor Bahru. Saya on off lah travel. Okay, so jadi next. So ini program-program yang kami jalankan, program keusahawanan dan sebagainya. Ini next kilang bertaraf GMP. So kita ada kilang sendiri
di Johor Bahru dan juga di Kuala Lumpur. So kilang kita ni ada halal status, ada JMP, ada HACCP, mesti sebab kita ada dua kilang, kilang food dan juga kilang kosmetik. Alright, so next. Okay, so ini production tengah dijalankan di dalam kawasan clean room. Okay, so next. Okay, pengiktirafan yang Alhamdulillah so far throughout the journey, kita start pada tahun 2012 lah. 2012 kita menang beberapa award, Inatex, Bio Innovation Awards, dan 2013 ITEX, di peringkat antarabangsa di Seoul, Korea Selatan, Silver Prize, and then Inatex 2015, MTE kita menang pada tahun 2016, dan kita juga merupakan usahawan di bawah skim skim usahawan Bumiputera, iaitu Superb di bawah Teraju, yang mana kita telah memenangi hadiah wang tunai berjumlah RM500,000 untuk mengkomersialkan produk-produk di bawah rangkaian The Max. Okay, tadi saya terlupa The Max ni kalau kita tengok tu ada logo dia kan. So ada kat atas tu tampuk manggis sebenarnya. Kalau ada 5 tu kan, 5 petal tu kan, that one is a tampuk manggis sebenarnya, sebab produk kita memang berasaskan kulit manggis, dan The Max tu, derm tu refer to skin and Max tu refer kepada mangosteen. So kita combine sebab kadang-kadang orang selalu tanya, The Max ni produk lokal ke produk luar? Sebab nama tu dia susah nak determine. So jadi itulah maksud The Max ni. And then 2017 kita menang beberapa anugerah lagi. 2018 this is a quite huge awards yang kita menang. 2018 anugerah pengkomersialan Malaysia di bawah MOSTI. So waktu ni kita menang sebagai top winner. Dan memenangi hadiah wang tunai sejumlah RM130,000, dan 2019 Selangor Innovation Award, 2020 Smart Excellent Partnership Award. Next. Okay, so dan seterusnya 2022, 2023, yang paling last lah tahun lepas 2023 kita menang anugerah akademik negara yang ke-15 di bawah KPT. So yang ni kita menang di bawah kategori anugerah inovasi dan pengkomersialan produk. So apa yang saya nak highlightkan kat sini adalah produk-produk kita ni memang diiktiraf. Tidak hanya orang kata produk OEM ataupun produk timbang kilo kan, ada terlalu banyak lambatkan produk di luar, tapi produk kita ni memang diiktiraf di peringkat lokal dan juga international lah. Alright, so next. Okay, so ini growth of company started in 2016 sampai sekarang, dan kita dengan kerjasama lah di bawah UTM, Nano Malaysia, sebab produk-produk kita ni memang menggunakan teknologi nano. So that's why Nano Malaysia ni kita one of the smart partnership lah di bawah Nano Malaysia, dan produk kita ni menggunakan teknologi nano dan di-verify di bawah Nano Verify Malaysia Berhad. And then kita juga smart partnership di bawah SME Corporation dan sebagainya lagi lah. Okay, so next. Right, so yang ni yang saya nak tunjuk ni. Okay, so kalau kita nampak ni buah manggis kan, so isi dia tu putih bersih, kulit dia tu warna merun kan. So warna merun tu merupakan warna official kami lah, sebab kita nak lambang dan warna mangosteen tu. And then yang kita gunakan untuk kita punya produk adalah alpha mangosteen. Kalau boleh nampak yang kat tengah tu adalah molecule structure of alpha mangosteen, dan yang paling kanan sekali tu kita menggunakan teknologi nano. So kita boleh nampak lah dia ada macam berudu tu kan. So jadi itu adalah micellar ataupun micellar lah, teknologi nano yang kita gunakan supaya produk kita ni efekasi dia lebih bagus, lebih cepat menyerap, lebih cepat bertindak balas, lebih cepat memberi kesan dan manfaat lah kepada pengguna. Okay, so next. So alright, ini saya tak payah cerita lah sikit. Okay, next. Okay,
Okay, dalam kulit manggis ni ada satu bahan yang saya mention tadi, alpha mangosteen ni. So yang ni memang kita dah buat study previously dan kita dah bandingkan pun alpha mangosteen ni, kita buat comparison lah dengan kojic acid dan juga arbutin, which is kojic acid dan arbutin ni merupakan dua bahan aktif yang digunakan secara komersial di Malaysia untuk mencerahkan kulit. Kalau kita tengok kat Malaysia ni kan, kalau perempuan dia dua je, dia nak cantik, dia nak kurus. Okay. Kalau lelaki saya tak tahulah kan, mungkin nak kuat ke dan sebagainya. Tapi produk-produk yang macam ni orang kata demand target lah untuk orang ramai, menjadi pilihan orang ramai. So jadi that's why bila kita buat perbandingan alpha mangosteen ni dan juga kojic acid ataupun arbutin yang merupakan bahan aktif untuk mencerahkan kulit di pasaran, alpha mangosteen ni jauh lebih bagus sebenarnya, dan dia merupakan natural product lah sebab kita extract daripada kulit manggis, sedangkan kojic acid dan arbutin ni dia tidak natural. So jadi kat situ kita boleh nampak memang kita nak menggunakan natural ingredient lah, kita nak go to natural product supaya kesan-kesan bahaya tu kurang lah pada pengguna. Okay, so next. Okay, so yang keduanya kita punya kelebihan tadi, penggunaan nanoteknologi, yang mana melalui teknologi nano ni dia boleh membantu lagi untuk penyerapan yang lebih bagus, jadi meningkatkan lagi efikasi lah ataupun kesan penggunaan produk tersebut lah. Okay, so next. Right, so ni saya mungkin boleh skip, ini semua technical yang kita dah buat study sebelum ni. Okay, next. Right, next. Okay, ni semua result. Jadi saya rasa kita tak perlu go through result. Okay, next. Result lagi, next. Mungkin banyak lagi next. Sampai, okay, next lagi. Ni semua memang result ataupun finding yang kita dah publish dan juga kita dah patentkan. Alright. Okay, so produk yang kedua yang muka page 27 27. Ini certification yang kita dapat Okay. So produk yang seterusnya itu 80 plus yang saya mention tadi, ini adalah makanan untuk kesihatan. So kita semua tahu sel kita, hidup kita ni paling penting sel kita tu, sebab sel ni merupakan bahan yang paling utama dalam tubuh badan kita. So daripada sel yang sihat akan membentuk tisu-tisu yang sihat, daripada tisu-tisu tu akan membentuk organ yang sihat, dan organ yang sihat akan membentuk the whole body system kita lah yang sihat. So jadi bila kita ada masalah kesihatan, yang paling masalah adalah sebenarnya sel. So that's why sel ni dia tak susah sebab Allah dah ciptakan sel tu dengan sebaik-baik kejadian. So jadi sel ni dia, makanan utama sel ni adalah mineral, nutrisi, vitamin. So dia tak perlukan kita selalu pergi sana pergi sini kan, makan fast food, makan makanan yang memang ada mengandungi bahan-bahan yang terlarang dan sebagainya. So jadi itu semua bukan makanan untuk sel. Sel ni yang saya mention tadi, oksigen mesti ada, air secukupnya, mineral, nutrisi itu daripada ekstrak, daripada antioksidan dan sebagainya, and then vitamin. So jadi kita nak fokus pada pemakanan untuk sel. Itulah 80 plus sebenarnya, kita menyediakan satu platform yang complete untuk menjadi makanan sel. Okay, so next. Okay. Ada 5 elemen penting dalam 80 plus. Yang pertama antioksidan, multivitamin, multimineral, dan 2 teknologi yang kita guna, yang mana saya rasa teknologi ni yang memang kita develop lah di universiti. So jadi yang pertama teknologi nano, that's why kita ada pengiktirafan daripada Nano Malaysia Berhad, dan yang kedua adalah teknologi frekuensi. So frekuensi ni di bawah ilmu biofizik. So jadi kalau kita tengok frekuensi ni memang digunakan secara meluas dalam bidang perubatan, dalam bidang otomotif, dalam bidang ni macam telefon semua ni menggunakan frekuensi. Kita duduk kat sini, kita telefon mak kita kat kampung, semua tu
connected by frequency. So jadi frekuensi ni teknologi yang sangat tidak asing lagi untuk kita. Dalam bidang perubatan, frekuensi digunakan untuk radioterapi, kemoterapi dan sebagainya. So jadi dalam Active Plus ni, frekuensi yang kita gunakan adalah frekuensi yang boleh membantu untuk aktif ataupun rejuvenate balik sel-sel kita yang tak sihat tadi disebabkan oleh faktor usia, faktor oxidation, faktor pemakanan dan sebagainya. So that's why dua teknologi ni memang sangat penting dan kita masukkan dekat dalam kita punya Active Plus. Okay, so next. Alright. Okay, so ni dia punya bila contohlah yang saya nak tunjuk, bila sel kita tidak mendapat mineral, nutrien dan juga vitamin yang secukupnya, jadi sistem imun kita akan menjadi lemah dan berpotensi untuk mendapat pelbagai jenis penyakit. So jadi kita perlukan sel yang sihat. Dalam Active Plus ni kita dah ada vitamin, multivitamin, ada vitamin A, D, E, K, B pun ada, okay? Dan mineral, lebih kurang 100 jenis multi mineral yang terdapat, trace mineral yang terdapat di dalam Active Plus ni. Dan kita ada beberapa ekstrak yang bantu untuk meningkatkan lagi lah kesihatan kita dan dua teknologi tadi tu. So that's why kita selalu highlightkan Active Plus ni adalah makanan kesihatan yang sangat lengkap. Okay, so next. Okay, saya nak pergi pada ni, saya skip. Okay, so next. Okay, kandungan Active Plus ni, bahan nutrisi ni, so ni semua kandungan dia lah. Okay, so apa kelebihan dia? Dia untuk meningkatkan sistem imun tubuh badan, membantu mengurangkan uric acid dan risiko serangan untuk gout, membantu mengurangkan kerosakan akibat pengoksidaan, membantu mengurangkan kandungan gula dalam darah. Sebab apa? Active Plus ni dia rasa manis tapi tidak terlalu manis, manis-manis masam. Dia dalam bentuk liquid. Dia mengandungi stevia. So jadi kita rasa macam sedap lah kalau nak makan pun. So dia bantulah untuk mengawal gula dalam darah sebab dia tidak mengandungi gula, membantu penghadaman dan kesihatan pencernaan, membantu mengurangkan risiko sakit jantung, meningkatkan kandungan kolagen dan kekuatan tulang, membantu mengurangkan kolesterol jahat. Ni LDL lah dekat dalam tubuh badan kita sebab kita dah ada study dan kita ada testimoni. So insyaAllah ambil Active Plus dalam tempoh sebulan, kolesterol kita sebelum tu kita check dulu, lepas sebulan tu insyaAllah memang ada banyak penurunan. Okay. Dan kemudian meningkatkan kualiti darah untuk orang yang hemoglobin rendah dan sebagainya, dia bantu untuk naikkan balik, menyihatkan kulit. Yang ni insyaAllah siapa yang ambil Active Plus dalam sebulan boleh nampak kulit dia makin sihat, makin cerah. Dan penyembuhan luka ni pun sangat cepat dan membantu untuk memelihara hati. Sebab dalam ni dia ada kandungan L-cysteine dan L-cysteine ni membantu untuk detox. So hati kita ni fungsi utama dia untuk detoxification. So jadi dia sendiri pun kena repair. So that's why Active Plus ni sangat-sangat membantulah. Alright, so next. Okay, so banyak lagi. Okay, next. Kita tengok yang lain. Okay, next. Ni semua kandungan mineral lah. Okay. Ni teknologi nano dan juga teknologi frekuensi tadi. Okay, so next slide. Okay, saya nak tunjukkan video ni. Mungkin, okay, yang video ada sel darah merah ni, bawah tu, next. Okay, boleh tekan tak ada play? Tu, play tu bawah tu. Tak ada sound Okay, so kita tengok ini Active Plus. Sebelum ini sel darah merah, sel darah kita lah. Sebelum kita ambil Active Plus, kita nampak dia punya sel tu bergumpal. Dia macam lazy dia macam tak aktif sangat. Okay, so dia pekat dan sebagainya. Okay, so selepas pengambilan Active Plus lebih kurang 20 minit, boleh play? Right. So boleh nampak sel darah tadi tu dia lebih ringan, dia sangat aktif, nampak dia moving everywhere dan dia bentuk dia pun cantik, bulat-bulat dan dia tidak attach each other lah. So maksudnya kat sini, that's why
siapa yang ambil 80 plus ni, kalau kita rasa mengantuk bawa kereta, ambil je 80 plus, InsyaAllah dia akan rasa segar, dia akan rasa bertenaga, dia boleh drive lagi berapa jam lagi tanpa mengantuk, sebab dalam badan dia tu sebenarnya darah dia dah aktif mengalir, oksigen cukup dan sebagainya lah, right? So next. Okay, penggunaan 80 plus. Okay, so cara nak ambil 80 plus ni, 80 plus ni satu box ada lebih kurang 15 sachet. So kita boleh ambil untuk pengguna yang tidak ada masalah kesihatan, yang memang sihat. So boleh ambil satu hari satu sachet sebelum tidur ataupun selang. Hari ni ambil, esok tak ambil. Dan kalau yang ada sakit kencing manis, darah tinggi, gout yang terkawal, boleh ambil satu hari 2 sachet, pagi satu, malam satu. Dan untuk orang yang sakit kronik, contohnya macam kanser dah stage 3-4 ataupun sakit jantung yang dah serius dan sebagainya, so boleh ambil 3 sachet maksimum. Okay, sebab 80 plus ni dia bukan ubat, dia bukan drugs, dia adalah makanan untuk kesihatan. So that's why kalau kita tengok dekat box dia tu, dia tidak ada MAL number, tapi kita dah ada pengkelasan produk lah, dan di bawah food product kategori. Okay, so next. So ini saya sharekan juga beberapa testimoni 80 plus. So ini sebelum pengambilan dan juga selepas lah, so boleh nampak selepas tu dia punya kencing manis ni, kaki dia tu, yang isi dia tu dah tumbuh balik sel-sel baru. Dia dah jadi merah dah, daripada awal tu dah jadi hitam. Sebenarnya doktor dah nak potong sebenarnya daripada awal, tapi dia lari daripada hospital, so dia ikhtiar lah. Saya bukan nak suruh orang lari sebenarnya, tapi saya nak tunjuk testimoni ni saja. So next. Okay, so yang ni pun testimoni pesakit kencing manis. Okay, nampak tak dia punya isi dia tu dah berlubang dekat kaki dia tu, tapi Alhamdulillah lepas ambil 80 plus, so dia cantum balik dan dia tak split, dia terus dekat. Sebab kadang-kadang kaki ni bila dia dah macam tu, dia akan cantum tapi dia tak cantum sepenuhnya, dekat hujung tu dia akan split. Tapi yang ni dia tak split. So which is dia punya cantuman tu lebih cantik lah. Untuk orang yang ada masalah eczema, boleh ambil dan boleh sapu sekali 80 plus tu. Dan seterusnya, next. Okay, ini testimoni pesakit HIV dan juga kanser. Okay, next. Okay, ni pesakit dia ada tumor brain stage 4, dia koma 12 hari selepas pembedahan. Lepas dia sedar tu dia ada masalah lah, rabun, kaki tangan kempas, tak boleh bergerak. Dia lupa, dia tak boleh nak bercakap pun tak betul lah sebutan dia. So Alhamdulillah lepas ambil 80 plus 4 paket, boleh nampak perubahan tu dan sekarang ni dia dah pun kembali bertugas lah. Tak lama lepas operation tu dia dah bertugas sebagai security. Okay, so next. Dan seterusnya ini adalah Puan Dewi. Puan Dewi ni memang dia kena stroke selepas vaksin. So jadi tak tahu apa punca dia, mungkin punca lain, tapi lepas vaksin tu dia kena stroke and then dia tak boleh berjalan lah selama setahun lebih. So dia ni dah pernah 3 kali untuk bunuh diri sebenarnya sebab dia dah hopeless. Jadi lepas dia ambil 80 plus ni dalam masa tak silap saya 8 hari. So 8 hari dia dah boleh berjalan pakai tongkat, dan sekarang ni dia dah boleh bawa kereta, boleh drive everywhere lah. So Alhamdulillah dah back to normal. Okay, so next. Yang ni yang ketumbuhan dekat kepala. So ambil 80 plus, dia dah buat operation 2 kali sebelum ni. So jadi doktor schedulekan another operation lagi tapi dia dah tak nak. So dia ambil 80 plus, dia punya ketumbuhan tu keluar dekat kepala dia. So she don't need to go for surgery lah. So dia pergi hospital, doktor hanya potong dekat bahagian luar saja. Okay, so next. Okay, saya rasa ni our last product which is mangosteen coffee. So mangosteen coffee ni rasa dia, sebab kita buat talk online tak boleh nak rasa kopi kan, kita buat offline, bolehlah bagi rasa seorang secawan kopi. So kopi ni mangosteen coffee, dia tak ada banyak ekstrak, hanya satu saja ekstrak zantun kat dalam tu.
So Zantun ni memang sangat baguslah untuk membantu kesihatan. So next slide. Okay, ini yang manfaat Zantun tadilah, kebaikan Zantun. Okay, yang previous slide tu boleh tak? Yang sebelum tu. Okay, so ni khasiat kopi manggis, membantu melancarkan peredaran darah, membantu mengawal stres, tekanan, mengandungi antioksidan yang sangat tinggi, membantu mengurangkan hipertensi, meningkatkan tenaga dan stamina, membantu mengawal kolesterol, membantu sistem penghadaman, mencantikkan kulit dan membantu melawan alergi. So jadi mangosteen coffee ni selain daripada rasa yang sedap, dia sangat membantu untuk melawaskan. Siapa yang ada sembelit, ambil satu cup every morning ataupun petang, you akan flush every day. Perut akan rasa kenyang. Kadang-kadang kita boleh skip lunch kita. So that's why yang ambil betul-betul mangosteen coffee ni, dia boleh last about 2 to 3 kilogram monthly. So jadi tu khasiat dia lah. Okay, so next. Next, okay. So kenapa kopi ni bagus? Sebab dia mengandungi zantun dan juga kafein. So ni ada manfaat lah, zantun, antioksidan yang kuat, phytonutrien yang membantu mengimbangi radikal bebas dalam badan. Macam saya kata tadi, kita makan macam-macam, so that's why banyak toksin dalam badan kita. So bila kita ambil mangosteen coffee ni, salah satu bahan dia adalah zantun yang bantu untuk mengimbangi balik radikal bebas tadi, membantu memberikan sokongan mental yang positif, meningkatkan daya tahan dan menyokong sistem imun yang kuat, membantu mengimbangi amino acid yang penting untuk metabolisme, membantu membersihkan darah dan menukar makanan kepada tenaga. So that's why kalau ambil mangosteen coffee ni, kita akan rasa lebih energetik lah, rasa lebih sihat dan lebih kuat. Okay. So kafein ni yang selalunya orang bila minum kopi, bila dia pergi toilet, dia akan bau. Dia punya kafein tu kuat. Tapi yang ambil mangosteen coffee ni, ambillah 3 sachet, 4 sachet, 5 sachet satu hari pun, kita pergi toilet takkan ada bau kopi tu. So that's why ini salah satu kebaikan dia lah. Okay, so next. Ni yang tadi saya dah cerita. Okay, next. Next lagi. Okay, ni stevia. Stevia ni saya rasa semua orang dah memang aware pasal stevia. So stevia kita sama juga dengan stevia lain di pasaran. Tapi kita ada dua kelebihan lah stevia kita. Selain daripada dia pemanis semula jadi, stevia ni juga ada fat blocker dan juga sugar blocker lah. So dia sangat-sangat membantu untuk mengawal kandungan gula dalam tubuh badan kita. Okay, so next. Next. Okay, next. Okay, ni last lah. Kita pun ada lagi 5 minit sebelum pukul 10. Okay, jadi ini last produk yang ada di The Max International, tuala wanita. So ada 5 teknologi dalam tuala wanita ni. So boleh next. Okay, kalau kita tengok tuala wanita dekat pasaran sekarang ni, bahan utama dalam tuala wanita tu adalah recycle waste lah. That's why kalau kita tengok dekat tong sampah tu ada kertas, ada plastik, ada lain-lain lagi kan. So yang kertas tadi tu, kotak dan sebagainya tadi ni, dia akan dihantar ke kilang dan kilang ni akan recycle bahan-bahan tersebut untuk dijadikan sebagai bahan tambah di dalam tuala wanita. Okay, so jadi tuala wanita ni yang kita guna tu, that's why kadang-kadang kita pun tak ada pilihan. That's why bila kita guna tu, ada orang yang kulit dia sensitif, dia allergic, dia gatal, dia ada inflammation dan sebagainya bila pakai tuala wanita, sebab bahan utama dia sebenarnya yang diperbuat daripada serbuk kayu pulpa dan juga recycle waste. Okay, so bila serbuk kayu pulpa dan recycle waste ni nak diputihkan, sebab kita tengok dekat dalam pack tu warna putih macam kapas kan, so jadi kita rasa itu adalah kapas, tapi sebenarnya nak jadi putih macam tu banyak treatment yang telah dibuat oleh kayu pulpa dan juga recycle tadi tu untuk memastikan dia jadi putih. So dia menggunakan pelontar berklorin
yang menghasilkan bahan kimia iaitu kita panggil dioksin. Okay, so dioksin inilah yang menyebabkan kita rasa tak selesa. Ada yang alergi, ada yang gatal dan sebagainya. So that's why tuala wanita tu at the end kita nampak macam putih, macam kapas. Okay, so next. Ni proses dia lah. So next, okay, kalau kita tengok kat sini, nampak tak yang longkukkan tadi tu, longkukkan recycle kotak-kotak kulit telur dan sebagainya, dicampur dengan sebatian klorin, agen pelembut dan fluorescent untuk menghasilkan isi dekat dalam pad tadi tu yang kita rasa macam kapas tu, dia jadi putih. So jadi kombinasi antara klorin, agen pelembut, fluorescent ni menghasilkan sejenis bahan kimia yang kita namakan dia sebagai dioksin. Okay, so next. Okay, dioksin ni apa sebenarnya? Fakta tentang dioksin. So menurut Pusat Penyelidikan Kanser Antarabangsa, dioksin dikelaskan sebagai karsinogen penyebab kelas pertama kanser kepada manusia. So dioksin menyumbang dalam pembentukan sel-sel barah. Memang tak banyak tapi kita boleh bayangkan daripada umur akhir balik tu kita pakai umur 12 tahun contohnya sampai menopause. Berpuluh tahun kita pakai. So jadi daripada sikit tu dia akan accumulate. Jadi makin banyak. So that's why selalunya wanita ni yang terkesan ada masalah kanser, ada masalah macam-macam cyst, endometriosis dan sebagainya bila usia dia dah bukan muda-muda tu, bila dah umur 30-an, 40-an dan sebagainya. Sebab apa? Bahan dioksin tadi ni dia dah berkumpul kat dalam tu Okay, so jadi ini kita dah ada kajian juga yang kita buatkan. Okay, so next. Okay, so next. Okay, bahaya dioksin ni paling utama endometriosis, kemandulan, keguguran dan juga kanser. Next. Okay, kronologi masalah sakit puan. Kalau kita tengok zaman dahulu, nenek moyang kita ni tak ada pun. Kalau kita tengok statistik sakit kanser, especially kanser cervix, kanser pagar rahim dan sebagainya, memang sangat-sangat sedikit, memang very rare. Tapi sekarang ni kalau tengok masalah kesuburan, masalah kanser, paling tinggi statistik bukan hanya di Malaysia tapi ni masalah isu global. Okay, so next. Okey, 90% wanita mengalami masalah berkaitan sakit puan, senggugut, kekuningan, keputihan, kitaran haid tak menentu, sakit belakang ketika haid, kegatalan faraj, jangkitan faraj, trichomoniasis, ruam, ketuat, discharge yang berbau, darah beku, endometriosis dan sebagainya. Kebanyakan masalah ni sebenarnya berpunca daripada pad yang tidak berkualiti. Okay, so next. Okay, ni tak apa, saya skip. Next. Ni kalau kita tengok ada banyak newspaper cutting yang bagi tahu kita tuala wanita ni jejas kesuburan, tuala wanita ancam kesihatan dalam diam. Ni semua bukan saya yang reka cipta, tapi ni memang masalah sejagat lah yang kita ambil daripada media. Okay, so next. Banyak lagi masalah lain. So next. Okay. Ni tuala wanita punca, barah, pangkal, rahim. So ni memang kalau kita pergi dekat Kementerian Kesihatan kita boleh tengoklah statistik ni. Okay, so next. Kanser cervix pembunuh kedua wanita di Malaysia. Okay, wanita yang berumur 40 hingga 50 tahun berisiko tinggi diserang kanser cervix. Kanser cervix ni pada awal dia tak ada sebarang tanda atau sakit, tapi bila dia dah stage 3, stage 4 tiba-tiba je boleh detect. Okay, so next. Okay, so ini kita nak sediakan satu option ataupun alternatif lah untuk kita menyediakan tuala wanita Anion Plus yang mana diperbuat daripada bahan-bahan semula jadi. So kita tengok ada lebih kurang 8 layer kat sini dan kita ada bahan penyerap dekat dalam tu yang diperbuat daripada ekstrak jagung sebenarnya. So dia makan pun tak ada masalah. Termakanlah, bukan sengaja nak makan pun tak ada masalah sebab dia memang memang daripada bahan organik. Okay, so next. Okay, so ni yang kita nak share. Ada 5 teknologi di dalam tuala wanita ni, Anion Plus. First teknologi adalah Anion. Anion ni dia menetralkan radikal bebas, membersihkan racun dalam darah, menenangkan saraf dan menguraikan bau yang tidak menyenangkan. Sebab especially kalau kita period tu kan dia ada bau.
So that's why bila pakai pad ni kita akan rasa lebih tenang sebab dia ada anion. Anion ni ion negatif lah. Kat mana kita nak dapat anion ataupun ion negatif ni? Dekat tepi laut, selepas hujan dan sebagainya. Dalam aircon pun sekarang ni ada teknologi yang incorporate ion negatif ni supaya kita duduk kat rumah rasa tenang. Okay. And then ada magnetic. So magnetic ni membantu untuk mengurangi keradangan, mengurangkan rasa sakit, okay, membantu peredaran darah dan sebagainya. Dan kita ada far infrared. So saya rasa far infrared ni memang banyak teknologi yang gunakan far infrared ni dekat seluar, baju dan sebagainya. So far infrared ni dapat memperkuatkan sistem tubuh badan kita, meningkatkan metabolisme dan melancarkan peredaran darah. Sebab apa? Kadang-kadang orang period ni dia ada senggugut. Senggugut tu sebab dia darah dia berketul-ketul, tak boleh nak keluar. So bila ada FIR ni, dia bantu untuk mempermudahkan yang darah tadi tu keluar. Okay. Dan ada nano silver, yang ni diiktiraf di bawah Nano Malaysia. So nano silver ni membantu untuk masalah lain lah, keputihan, menghalang bau yang tidak selesa dan sebagainya. Nano silver ni dia bantu untuk, contohnya pad yang biasa kalau kita pakai, menurut WHO, World Health Organization, kita kena tukar pad setiap 2 jam. Sebab lepas 2 jam je, dia ada chances untuk ada jangkitan kuman. Tapi pad Anion Plus ni, ini kita dah buat study, so dia boleh prolong lagi penukaran pad tu, instead of 2 jam tadi tu, dia boleh tukar hingga 8 hingga 12 jam. Sebab dalam ni ada nano silver. So nano silver ni yang bantu untuk bunuh kuman. So bila period ni ada darah ni dia protein. So bila protein ni jatuh dekat pad tu, dan pad ni pun tak tahulah bersih ke tak bersih dan bagaimana kan penyimpanan kita kan. Jadi dia akan activate lebih kurang 100 jenis mikrob yang akan makan darah tadi tu. That's why kita kena tukar setiap 2 jam. Dan last sekali teknologi yang kita ada adalah graphene teknologi ataupun Anion Plus. Dan graphene teknologi ni merupakan konduksi pengalih tenaga yang baik. Graphene ni is a carbon ataupun campur. Dia juga membantu menghalang pembiakan bakteria dan bahan bahaya, mencegah kegatalan, mengurangkan pigmen dan merawat kulit. So that's why graphene ni, charcoal ni, kita tengok dalam water filter pun ada. Ada yang dia bantu untuk menjernihkan ataupun deodoras bau dekat dalam air. So bila kita pakai dekat sini, dia juga membantu untuk deodoras bau dan juga mencerahkan bahagian tersebut lah. Okay, so next. Okay, so Anion Plus ni ada 3 size. Kita ada panty liner yang untuk kegunaan biasa harian. Kita ada day use warna merah, itu untuk period yang tak heavy lah, tak lebat. Dan kita ada night use. Night use ni yang paling panjang dan disesuai digunakan waktu heavy. Okay, so next. So ni contoh lah, dan ni gambar tuala wanita. Kita ada 3 tadi, warna hijau, merah dan juga biru. So next. Ni last slide. So kita hanya ada 2 pilihan saja, sama ada terus memakai tuala wanita yang biasa ataupun kita tukar pada tuala wanita berteknologi yang diperbuat daripada 100% kapas dan bebas daripada dioksin. Okay, yang itu saya ucapkan ribuan terima kasih. Dah habis panjang tapi saya pun tak tahu nak kompres dia macam mana. Slide ni banyak sebab ni memang slide produk daripada company. Okay, so saya kembalikan kepada Puan Linda lah. Okay. Okay, Alhamdulillah. So bermula daripada cerita manggis, cerita jus, cerita kopi, cerita dan yang terakhir sekali adalah kita mendengar tentang kebaikan pad wanita. Sebab pad wanita ni kita pun sedia maklum lah, pasaran di kat luar sana memang sentiasa ada. So apa yang Linda boleh kongsikan malam ni, kita ada hampir 40 orang di talian. Dan semua yang doktor dah kongsikan tadi tu, kalau Linda concludekan lah all the benefits lah. Sebab bila kita buat perkongsian lah ilmu selalunya kita kongsikan tentang benefits dan barulah kita
kongsikan tentang feature-featuresnya kan. So banyak sangat benefit ni doktor malam ni. Boleh tak semua orang terima informasi ni kan, insyaAllah. Kami nak menjemput doktor dan juga mungkin Linda nampak ramai malam ni untuk sama-sama kita boleh kibarkan, bukan